bersama saya Fatin dalam Fun Fatin Podcast. Hari ni kita ada tetamu. Kenapa Fun Fatin Podcast? Aku ada dalam ni. Okey lah, kita join je lah. Tak adalah. So ni kita buat segmen podcast special sikit saja Kacau Fatin. So hari ni special kita punya tetamu. Aku rasa kalau tak sebut nama pun orang tengok mesti orang dah kenal. Dah kenal lah, selalu nampak dekat stadium kot. Macam-macam kontroversi. Semua orang tahu lah, semua orang tahu. Semua tahu pasal dia. So hari ni kita nak mendalami kisah, saya panggil bro leki lah Jangan dalam sangat. Jangan dalam. Mungkin Fatin boleh mendalam lah, saya tak payah kot. Kau dapat aku punya masa. Okey, Abang Bro Leki boleh ceritakan diri sendiri. Siapa sebenarnya mestilah. Okey. Saya Leki. Yang sinonim lah dengan Atlas Malaya. So saya macam ni, Atlas Malaya ni kita mengajar lah, memberi kesedaran kepada semua fan-fan Malaysia, menyokong selain menyokong tim kebangsaan, kita semua menyokong Liga Tempatan lah. So maksudnya sebelum kita sokong Malaysia tu sendiri, kita kena faham dan kita kena down to earth, sokong Liga Tempatan, sokong kelab-kelab korang masing-masing. And then bila game Malaysia, kita bersatu di bawah bumbung Atlas Malaya untuk menyokong Harimau Malaya untuk negara kita lah. Macam mana dapat nama Atlas tu sendiri? Atlas Malaya tu sendiri. Okey, pada 2007 macam sejarah. 2007 saya dah jam 6 kot, lama. Aku dah jam 1. Sebelum kejuaraan Atlas Malaya, kita berkenalan dengan geng-geng ni yang sayangkan bola sepak tempatan ni di Alamaya lah, menggunakan nama harimaumalaya.com. So di dalam harimaumalaya.com tu kita berbincang berborak macam ni di Alamaya, pasal bercerita pasal bola sepak Malaysia, di mana kekuatan, di mana kelemahan, dari segi pengurusan ke, dari segi player itu sendiri, dari segi material dalam negara kita sendiri. Boleh tak kita mengetuk pintu Asia dan mengetuk pintu dunia. Tapi dekat situ kita find out bahawa kita boleh pergi jauh dalam bola sepak di dunia ini. Tetapi kalau kita ada material tetapi tidak diuruskan dengan sebaik mungkin, so how kita nak grow lebih maju kan. Jadi kat situ kita berbincang, end up kita dapat satu keputusan yang besar, kita tidak boleh berbincang di dalam alam maya sahaja. So kita kena keluar dalam bentuk fizikal. Tapi dalam bentuk fizikal itu sendiri bukanlah sekadar hanya menyokong bodoh je dekat stadium, nyanyi je kan. Dia cantik. Sampai sekarang ada orang kata, ini abang nyanyi kat stadium tu, ini abang nyanyi kat stadium. Yes, abang memang nyanyi kat stadium, tapi dalam arti kata lain canting sorakan itu adalah satu nyanyian yang akan menyampaikan, deliver kita punya spirit, semangat kepada player bahawa dia kena bermain bola sepak dengan sebetul-betulnya, sebab dia bukan sekadar bola sepak tapi dia adalah peperangan yang membawa nama negara. Sebab itu ada lebih lincah dia ada, sebab apa saja yang kau buat di dalam padang 90 minit dan ekstra itu adalah untuk kebanggaan negara kau sendiri, kebanggaan setiap orang yang bernama Malaysian. Siapa yang sebenarnya yang mula-mula nak tubuhkan Atlas Malaya? Macam Alamaya tu dulu. Ada orang sebenarnya tubuhkan ni. Alamaya dulu kat mana bang? Alamaya. Sebenarnya dulu dah tak ada Facebook lagi kot. 2007 ada Facebook dah. Tak ada lagi rasanya. harimaumalaya.com. Facebook bukan dah lama. Baru 2009 macam tu. Dia 2007. So harimaumalaya.com sebenarnya personally saya pun tidak saya masuk masa join harimaumalaya.com tu, masa dia orang secara fizikal kat stadium tu, saya berkenalan dengan dia orang pada game Malaysia lawan UAE. Kita kalah 5-0 dekat Stadium Ceras. Saya bukan pioneer. Masa pioneernya antaranya Freddy, Black, ada Sky pun ada. Tapi masa tu harimaumalaya.com lagi lah. Selepas itu bila saya datang, saya nampak dia orang bergerak secara fizikal, sokong cantingan. So first half saya silent dulu. Saya cakap teruja dan bergejolak kat hati ni kan. Lepas tu saya memberanikan diri. Lepas tu saya seorang daripada Melaka datang seorang tengok bola. Lepas tu bila saya nampak grup tu, saya cakap saya nak join lah, pasal bab cantik-cantik ni kita suka kan, melontarkan suara. So bila sampai second half, saya try to join. First join je saya dah duduk depan dia. So, kalau dalam situasi sekarang, kalau kau newbies belakangan duduk depan, kalau kau duduk depan memang kena lempang lah. Tapi waktu itu kerana dia dalam small scale, bila small scale boleh lagi menerobos. Dan waktu itu dia orang menganggap saya macam orang gila kot, sebab maksud saya tak bawa bendera Malaysia, saya bawa bendera Palestin. Sebab on that time
ada serangan yang besar terhadap Palestin. So saya menunjukkan solidariti kepada itulah. So jadi waktu itu saya buat bendera Palestin sebab seolah-olah macam marah kepada negara Arab yang tidak mengambil tahu pasal sebangsa agama kita kan. So waktu tu jadi saya duduk depan, dia nyanyi pun saya follow je tapi tak tahu apa benda kan. Asal-asal. Lagu pun lagu bodoh-bodoh je betul. Kalau anda gembira sebut Malaysia, kalau sekarang awak suruh nyanyi, alamak dia jadi malu. Tapi kita nak permulaan tu. Ya, kita nak matang ke arah lebih baik. Setiap benda. Even Proton Saga pun memulakan satu dengan daripada bawahan. Sampailah kita banyak kereta sekarang. So itulah canting. Daripada kau canting-canting bodoh dulu, sampailah sekarang dah mature lah. Sampai even masa tu dah ada ke yang apa yang kata-kata tu? Drum tu dah ada lah. Tapi sangat limited lah. Ada satu ke dua gitu lah. Dan kita orang pun tak adalah kata macam ini bass, ini snare, apa yang ada je. Apa yang ada kita langgar jalan lah. Mana datang idea nak buat canting tu? Mana datang lagu-lagu tu? Lagu-lagu tu dia sebenarnya gifted lah tu. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dia selain daripada dia bagi pada saya, bagi pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi bila sahabat-sahabat yang lain dapat, dia share dengan saya hadam ke dulu sebab saya akan deliver pada semua komrad. Lepas tu barulah kita daripada tak tahu lagu apa, tiba-tiba buat lagu. Sebab kalau kat stadium tu pakai kek merah mesti orang tahu ni Abang Leking, Abang Leking kat situ. Ya, Abang Leking. So macam untuk dulu macam tadi 2007 sebab game apa tadi? Okey, dia orang start 2007. Saya join dia orang penghujung 2008 gitu. 2008. Dia dah habis tahun lepas tu kan. Sebab saya buat research baca-baca sikit sebab orang kata peminat Malaysia ni marah sebab masa kita kalah teruk tu time kita tuan rumah Sukan Asia 2007. Yes. Turning point of that lah yang dia orang set up, dia orang bercerita pasal harimau.com. Jadi selepas itulah pergerakan tu ke arah diskusi di Alamaya, nanti kita keluar dalam bentuk fizikal. Jadi dalam proses nak keluar daripada Alamaya kepada bentuk fizikal tu pun ada dia bukan perselisihan faham, tapi ada macam apa, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi ada yang tak nak ke depan, ada yang nak silent lagi kan. Okey, jadi itu ada yang tarik diri tapi still berkawan macam biasa. Okey, tak apalah, kena jumpa kat stadium tu macam tu hai je lah. Tapi siapa yang jenis style regime gerila ni, dia akan keluar. Time itu kalau nampak time tu kalau nampak atas Maya ada yang bertopeng apa segala kan. Sebab kalau pergi kat Bukit Jalil selalu kat LRT tu dah berkumpul lah. Ya, jalan sampai masuk dalam. Betul. So mungkin sekarang ni nak kumpul orang tak senang. Dah senang. So just bagi tahu okey datang sini pakai baju kita. Daripada mana orang tu ramai betul. Malaysia. Macam mana nak guide, nak command tu ramai tu. Daripada mana dia datang, berbalik pada yang saya cakap awal tadi. Kalau kita sayang liga tempatan, sayang kelab masing-masing, bila ada Liga Malaysia, automatik masing-masing bawa komrad masing-masing. Dan jumpalah kita orang yang menguruskan Atas Malaya ni. Jadi kat situlah kita bersatu. Tu yang macam itu kita gerak masuk stadium macam you cakap tadi kan. Gerak ramai itu dia panggil kocil lah. Kocil sama-sama nyanyi sama-sama masuk stadium. Jadi kat situ dah tidak ada lagi tidak ada unsur kenegerian, dah tak ada lagi dah tak ada lagi unsur apapun parti ke agama tak kisah. Untuk negara kan. Penting bola sepak ni menyatukan. Jadi kita berdiri di bawah bumbung atas Harimau Malaya. Betul. Dia ramai tu semua orang atas tu. Betul. Kalau datang tak masuk atas pun tiba-tiba join dia. Boleh, tak ada masalah. Sebab bagi saya Atas Malaya dan bola sepak Malaysia ini milik kita semua. Betul. Jadi cuma bila dia dalam keluar tu kena ada arahan, kena obey arahan lah. Kena patuh arahan. Dia nak masuk atas tu dia kena sign up ahli ke apa? Dia ada ahli rasmi ke tak rasmi. Dia ada borang kita sedia, tapi kena nak dapatkan borang tu kena bayar 500. Tak ada. Weh, terkejut aku cakap 500. Kita percaya bulat ni. Pasal kita nak buat dana tak adalah. Sebenarnya dia gini. Asasnya kau datanglah bawa jiwa, disiplinkan diri, yang memang sayang cintakan bola sepak Malaysia, bukan sekadar semifinal, bukan final saja. Sekecil-kecil friendly, sekecil-kecil group stage pun kita datang, kita sokong bola sepak Malaysia, lontarkan suara kita bersama-sama untuk bola sepak Malaysia. Jadi tak ada borang, tak ada member card, tak ada ahli apa benda. Cuma macam saya cakap, saya dengan and the gang yang dah biasa dengan Atas Malaya yang awal-awal ni, dengan generasi Atas Malaya menguruskan seterusnya ni, cuma jadi satu batu loncatan untuk kita menghantarkan suara kita lah. Kita pun tak ada pangkat, tak ada kata okey Kapur Lekir dapat allowance 500, 1000 ke, tak ada. Yang drum line, semua drum line ada 20 orang drum line akan dapat allowance, tak ada. Semua jenis volunteer ni. Even drum, ada yang drum line pun ada yang beli sendiri drum, ada yang beli sendiri stick. Cuma bila cuma bila kantung kita dah ada sen sikit, bolehlah kita bayar balik.
balik itu je. Sebelum tu memang tak ada. Sebelum tu memang tak ada. Memang Bawa sendiri lah semua. Helm pun beli sendiri, topi pun beli sendiri. Kita, macam saya cakap tadi, Sukan C dulu ada satu isu yang Atras memboikot tak datang studio. So macam tu kita dapat Mana? pingat perak kalangan Thailand. So sebab apa tu sebenarnya? Kita nak tahu lebih mendalam. Memang tak nak datang saja. Dia words yang lebih tepat. Dia sebenarnya bukan memboikot lah. Sebenarnya kita nak memberi pengajaran kepada FM itu sendiri ataupun sistem bola sepak Malaysia itu sendiri. Sekarang dah 2020. Waktu itu 2017. 2017 betul. Kenapa masih lagi menggunakan mungkin sistem fizikal untuk memberi tiket? Boleh, tapi is a part lah, mungkin 20%, 70%, 30%. Jadi sebahagian tu perlu dah dibeli secara alamaya dekat ni kan. So kena guna sistem itulah. Sebab bila sistem fizikal 100% ataupun lebih daripada 50%, orang terpaksa sacrificekan cuti, sacrificekan kerja untuk beratur tengah-tengah panas. And then benda itu adalah risiko untuk orang yang perempuan ataupun anak-anak kecil. Mereka sayang bola sepak Malaysia, sayang semangat untuk bola sepak Malaysia, tapi kau buat fan macam tu, bola sepak milik rakyat, tapi bila kau buat fan macam tu, kat mana harga diri diorang kan? Bila ada semua orang tak, ada juga orang yang tak berdisiplin. Jadi bila nampak ruang kosong masuk, datang lambat masuk depan. Jadi kat situ akan ada pertelagahan. So orang jadi pun waktu boleh itu beli berapa banyak nak beli time tu akan udah tiket lagi. Pada waktu itu apa yang buatkan kami menjalankan benda itu adalah sebab apa? Bila adanya orang pengsan dipijak itu, jadi rasa saya kita terpanggil. Kalau inilah yang perlu berlaku untuk tengok tiket final, tak apalah, kau ambil lah tiket 5,000, 10,000 yang hak portion Atlas Malaya ni, ambil lah, bagilah pada dia orang. Kita orang boleh main kat luar je, tak ada masalah. Waktu itu pun kat luar pun happening. Ada je yang kat dalam pergi luar balik. Sebab dia tahu UM kat luar. Yes. Sebab kita tahu kan macam Atlas ni dia macam orang tengah lah macam media untuk fans, untuk kita menyuarakan sesuatu. Ya, buat antara. Sebab saya tahu nak beratur tiket tu bukan mudah. Seingat saya macam form 4 kot masa tu kelayakan Piala Dunia lawan Singapura. Kita kalah kat Singapura 5-3 dan kat tu macam tu lawan kat Bukit Jalil ke mana. Kena beratur. Aku sampai sanggup konten sekolah kau tahu. Nak beratur beli tiket. Kat tu sebab macam tu kita macam kita suka tengok performance time 2010, 2011 tu. Performance Malaysia memang lain gila lah. Masa kita satu sama kan masa tu. Kat Bukit Jalil kot satu sama kot, kita tak layak. So maybe macam abang cakap, kita pun dah daripada 2007 membawa perubahan. Nampak ada potensi tu. Lepas zaman Datuk K. Raja Gopal lah, lepas tu membawa Ong Kisui semua, Nelo semua. Lepas Tan Chee Ho dia dah bagi satu hope. Wish, ini Malaysia. And then dia macam ke bawah balik. Ayat kau tadi betul. Ini boleh. Kita dah banyak kali bilang tim ni boleh collapse. Tim ni boleh collapse. Daripada zaman Juzali Samion, Akmal Rizal, and then seterusnya zaman Syafiq Rahim, Aidil semua, Syafiq Ali, and then sekarang dah zaman yang Akhia, Safawi. Yes, kita tim ni boleh. Kita selalu diberi hope bang. So tapi end up di player 2008 sampai 2009, sekarang dah 2021, player yang sama juga bermain. So betul lah macam Shin Tae-yong yang Jurulatih Korea cakap, player ni dah tua. Kelemahan dia kat sini. Jadi very easy orang tackle kita punya masalah. Kalau sebab abang ni kira peminat sejati pandangan dah lama daripada 2007 memang dah high fan. Apa yang bola sepak Malaysia perlu buat yang utama sekali? Kita tahu yang utama belah orang pakai kod tu lah kat belah sana tu. Tapi kita pun sukan rakyat. Macam saya pun kita nak tengok at least lah layak kepada Asia kita bersaing tu. Maksudnya Asia Tenggara ni patutnya kita dah pegang, tapi kita macam takut yang lama. Sekarang ni masih macam makin ke belakang Indonesia, Thailand semua dah ke depan ni. Saya silap takkan kita punya level Laos ke Cambodia sampai bila kan. Itu je lah saya rasa macam ni. Apa yang kita perlu buat adalah muhasabah diri balik. Back to basic lah. Kita sebelum sampai nyisirnya, setiap bukan kata Malaysia saja, setiap kelab kena back to basic, kena ada grassroots bawah 12, bawah 15, bawah 18. Setiap kelab ada. So bila setiap kelab ada akademi, ada underage dia, bila ada call up untuk Malaysia, setiap kelab akan hantar the best player dia. So kat situ kita akan dapat the best in Malaysia punya player lah. Tapi bila kita tak ada, bila kita cerita pasal penswastaan, betul,
Tapi adakah setiap secara jujurnya setiap kelab dah bersedia. perlu menjawab soalan ini? Adakah mereka bersedia dari segi pensuasaan? Adakah mereka faham itu sendiri apa maksud pensuasaan? Sekarang buat masa ni kita nampak tukar FC saja. Tukar tu je lah. Tukar tu je. Even sampai sekarang kelab saya sendiri pun masih lagi mengalami masalah kewangan, tak bayar gaji 3 bulan. So Baru dengar semalam. baru yes. MU kot. Tapi MU hijau lah. MU hijau. Jadi bila kita cerita pasal pensuasaan, balik pada grassroots, setiap negeri saya tak nampak sangat kejelasan dari segi pembentukan akademi itu sendiri, kejelasan ke arah perjalanan pensuasaan itu sendiri dari segi grassroots, dari segi pengurusan, dari segi kewangan, dari segi bisnes yang diorang grow dalam kelab itu sendiri. Jadi benda asas tu kita kena sedia dulu. Mungkin kadang-kadang saya terfikir juga kita kena off bola sepak kita dulu 5 tahun kot. Lepas tu kita build up balik. Ui, itu susah. Itu keterlaluan lah. Tapi macam kalau kau pergi kalau kau pergi memalukan. Sebab kalau nak ikut perswastaan tu memang tak semua kelab nak ready kan. Tapi sponsor-sponsor pun kadang-kadang takut nak walaupun bola sepak ni sukan nombor satu, tapi dia macam teragak-agak untuk sponsor tu sendiri. Memang kita sekarang ni saya boleh tengok ada Piala Presiden dah dia akan balik, Piala Beli ada akan balik. Adakah itu cukup untuk macam abang kata? Bagi high hope tapi cukup kan. Dia macam apa, balik pada yang pensuasaan tadi, penaja dia. Dia boleh, tapi penaja kat Malaysia ni dia bisnes kan. Dia kena ada income return dia semula. Jadi and satu lagi, bila perbelanjaan gaji dekat Malaysia ni saya rasa boleh tahan besar juga. Gaji pun sekarang kan. Tapi kualiti gameplay kadang-kadang tak sesuai dengan gajinya. Kalau kita berbalik pada contoh Liga Thailand, dia orang lagi bagus gameplay daripada kita, tapi adalah dia punya gaji salary tu masih ada border yang relevan lagi. Kita kadang-kadang dah terlalu tinggi tapi tak bersesuaian lagi. Jadi bila sponsorship datang, dia datang monthly dia kena bayar berapa banyak. Dia nak sponsor tapi dia pun sendiri tak cukup credibility untuk itu. Jadi bila banyak syarikat-syarikat yang macam tu yang macam tak berani. Dia nak invest. Sebab dalam 100% duit penaja ni ada part yang dia nak grow the business, ada part yang dia nak sponsor. Tapi bila yang nak sponsor tu dia membayangkan return tu tak pulang balik. So duit aku makin susut, end up takut dia tak yang baik lah. Sebab liga kita ni tak macam, kita ambil macam contoh lah EPL, memang walaupun kelab-kelab kecil dia punya sokong tu lain macam kan, support tu lain macam. Cuma liga kita ni dia nombor satu, tapi untuk mungkin kelab-kelab besar lah yang ada fans betul, dah fan yang datang selalu support stadium tu yang maybe saya rasa the fan base dia betul-betul mantap boleh. Tu yang susah sikit pun sebenarnya. Sebelum wujudnya perkataan besar, kena wujudnya perkataan kecil. Jadi kita kena grow kita punya kelab daripada kecil lah. Mungkin stadium sendiri yang square je, tak payah ada balapan, simple stadium, and then salary tempat training, lepas tu salary of player pun man-man lah yang sesuai dengan dia. Tu kat situ bila ada fan base yang solid untuk grow dia punya merchandise apa semua, jadi kita benda tu kena bergerak seiring lah. Sebab tu lama-lama jadi besar dan solid lah. Sebab dia kena perancangan yang betul sebenarnya. Sebab kita tengok sebelum-sebelum ni ada je kelab-kelab yang power, MP, PJ lah, yang WB Highcom semua tu, tapi lama-lama ATM sendiri lama-lama dia macam dah naik hilang. Pasal ATM pun dia selain pada bayar gaji, dia nak beli senapang lah. Itu susah. Macam di RB Highcom, dia nak bayar player pun, duit nak beli spare part kereta tu pun jadi susah. Jadi itulah tu. So itu untuk Liga Malaysia. Kalau pandangan Bro Lekir sendiri untuk skuad nasional ni, rumusan lah simple lah AFF. Rumusan AFF? Simple je. Jahanam Koyak khabar. Awal-awal tu macam kita beri hope. Ada boleh main, tapi lawan Cambodia je lah. Malaysia kan kaya dengan harapan. Lawan lot okey boleh. Malaysia kaya dengan harapan. Tu sebab 2 hari lepas ke 3 hari lepas saya interview dengan Datuk Angki Yusri, dia kata wujudkan reserve league. Itu cadangan dia lah pasal dia jadi tadi, wujudkan reserve league dan pastikan reserve league tu 6 pemain utama wajib bawah 22 tahun.
untuk beri minit permainan. So kalau pemain Liga Super tak bermain, dia boleh turun main reserve, tapi bila dia dipanggil diorang dah ada fitness. Adakah abang rasa itu okey ke tak? salah satu faktor? Itu pandangan peribadi dia. Pandangan peribadi saya, kita dah ada liga dah, Liga Super, Liga Perdana, M3, M4, which is bagi saya dah nampak dah nampak dia punya dia punya hierarki dia. Cuma pendapat saya personal, kalau boleh dipraktikkan, since kita dah pakai player import 5 orang di Liga Super, dah ramai dah, boleh kata half of the team. Jadi bolehlah kita syaratkan Liga Perdana ni tanpa ada import. Tanpa ada import. And then mungkin juga boleh syaratkan under age berapa orang. Bila M3 dengan M4 ni dia nak menambahkan variety dan menambahkan bulk of player yang use lah untuk disupply kepada bawah 23, bawah 19. Jadi pendapat saya macam itulah. Liga hierarchy of liga not so bad lah. M4, M3, Super, Liga Perdana dan Liga Super. Cuma practicality of ni lah macam tadi lah. Tak payah ramai main import lah. Itulah. 5 tu setuju tak? 5 import. Nak kurangkan lagi. 5 bagi okey dah tu. Okey dah cukup tu. So, bagi abang okey 5. Okey. Sebab ada berapa je lagi orang untuk tempatan? Awak rasa tempatan lagi? Tak, maksudnya dia since dia letak 5, saya pun tak nak terlalu demand. 5 dah okey lah tu. Pasal ada certain time dia jinjit juga. Which is bolehlah 5, tapi Liga Perdana tu boleh dah disyaratkan tanpa ada import. Sebab nama pun tim apa? Liga Perdana. Liga Perdana kan Feeder Club kan, Feeder Club. Jadi Feeder Club dia menang jadi juara Liga Perdana 100 kali pun dia takkan naik kak. Jadi dia feeder, dia kan fit. Ada player-player yang bagus boleh fit pada kelab atas, and then mungkin dalam masa yang sama dia boleh fit untuk Harimau Malaya itu sendiri. Kalau abang setuju macam saya, memang saya tak berapa setuju kalau Feeder Club, sebab dia boleh bertukar-tukar sesuka hati. Itu pendapat saya. Tapi macam untuk Liga M3 sendiri, tahun ni ada 20 tim tau. Selalunya Liga M3 ni bila diorang dah perform, bila nak naik Liga Perdana tu diorang dah tak ada bajet. Terpaksa main Liga M3. So dia jadi macam berulang je lah Liga Super, Liga Perdana tu macam tu. So dia nak produce, maybe akan ada produce player muda, maybe seorang dua akan naik, sebab kita pun ada juga player-player daripada Social League main national semua. So pandangan abang macam mana untuk player-player ni? Nak jawab macam mana dia terlalu teknikal sebenarnya. Pasal ni saya rasa M3 tu kekalkan, M4 tu kekalkan. Dia memanglah macam kata ada certain pasal M3 ni kadang-kadang M3 dengan M4 ni kadang-kadang dia macam dia tak ada, dia memang untuk bola sajalah. Tapi bila kata nak memecahkan akal dia orang untuk dapatkan dana apa semua, kadang-kadang sponsor pun macam tak berani nak ke depan. Kalau ada pun suka-suka je. Sampai masa dia duit kantong dia habis lah. Tutup lah kelab. Okey, tak apa. Itu side punya liga. Kita ni dah cerita pasal Harimau Malaya. Aku dah cerita pasal bola sepak Malaysia kan sekarang. Kita campur. Kau tanya Atlas balik. Sama orang ke kita nak. Kau tanya pasal Atlas dulu, jangan sambung balik pasal Malaysia. Ajak saya cuba sentuh. Kalau tadi awak ada tanya pasal kesimpulan pasal pada untuk Harimau Kesukaan Kebangsaan, bagi saya kita dah tak ada masa dah. Sebab AFC qualifying bulan 6 kita dah tolak dah. Kita ada bulan 5. So sekarang kita dah 10 ini dah 12 bulan. Kau tak ada jurulatih lagi, kau tim kau memang power sangat. Kau tak kisah. Kita ada kalender FIFA kot bulan 17 ni, tapi kau tak ada jurulatih, kau tak ada jurulatih, kau tak ada player yang ni bagus, kau tak training lagi, dan kau rasa kau boleh layak Asia. Memang bagus lah steady. Dia sibuk dengan bedah siap-siap dia. Nanti saya tak tahu banyak kuat berapa dalam dia nak siap, tak tahulah. Tim lain, negara lain tu dah bersiap sedia. Saya pun tak tahu nak cakap apa, sebab kita pun kalau boleh at least kalau walaupun layak Piala Asia, kalah pun okey. Kita nak layak sebab dah ubah format 24 tim kot sekarang ni. Tapi kalau still tak layak, rasa macam dia punya benchmark dia sekarang senang je. By hook by crook, apa saja cara pun Malaysia kena layak Asia Cup di China 2023. Tak layak, back to basic, habis. Waktu itu andai kata tak layak pun, kau akan hilang generasi penyokong, kau akan hilang generasi player. Habislah sebenarnya. Mungkin macam Atras sendiri, tak salah saya pernah juga bergaduh maybe dengan player ke yang tak puas hati ke dengan Atras. Itu banyak kepada Atras negeri-negeri lah. Negeri-negeri. Negeri-negeri. Negara tak ada. Sampai negara pun ada juga. Tapi terprovok itu lah mesti lah. Biasalah. Dia gini, kita tak adalah spesifik pada Atras.
lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Dalam Atras itu sendiri ada fan biasa dan fan biasa itu sendiri mengatakan diri Atras. Tapi sama saja fan biasa ke Atras. Engkau orang Malaysia. Engkau bagi aku dia ada hak. Kena pula yang kata dia dah sacrifice cuti, dah sacrifice duit semua, tiket flight travel semua. Lepas tu bila gameplay tu kau patutnya boleh menang, tapi dengan spirit kau yang tak, fighting spirit kau tak cukup kuat, and then kau kalah bola bodoh-bodoh je. Jadi bila lepas tu bila fan marah, kau balas balik, kau cakap bagi kau main je. Itu selalu jawapan yang sama tu. Itu dia punya skrip tu. Kau main lah pula. Kau main. Boleh, dia tak tahu sebenarnya fan ramai yang boleh main. Kita kena buat friendly lah. Atras friendly kan. Kita siapa menang. Yang paling kecil. Kau tahu dulu aku tengok Atras Malaya ni kan, benda yang joget-joget lompat kan. Abang yang nyanyi kat stadium. Serius lah, sebab dulu saya pergi stadium, saya tak join Atras lah, saya macam suka tengok. So ramai orang cakap itu. Saya macam saya tak ada nak joget-joget tu. Saya lebih kepada menonton, menikmati. Dia bukan joget sangat pun, dia lompat-lompat. Yalah, itu dia panggil koreografi. Jadi kan bila sebab aku pergi stadium, aku fokus game. So hari ni dapat berpeluang lepak sebelah bola kiri. Orang yang tak pandang game ni. Pandang orang ni. Dulu tak pandang game, sekarang dah banyak orang tak perasan, toleh juga. Ada suara Atras ni. Atras apa lagi? Cerita dia. Atras ni macam dia kalau kau nak sok cakap kan. Atras ni kalau kita balik pada word dictionary itu sini macam beyond the limit lah, melebihi daripada biasa. So berbalik pada dalam konteks penyokong tu sendiri, kita datang stadium, kita akan menyokong secara lebih daripada orang lain. Macam kau cakap, memang lebih pada kau lah. Dua je kan. So saya macam jadi kat sini kita akan menyokong lebih. Kita hantar suara, deliver suara kita, ada drum kita. Jadi kat situ kita supaya macam cakap ni, supaya player tahu di belakang dia ada player yang ke-12. Dalam padang dia ada 11 player. Betul. Player yang ke-12 kita ni. Seramai-ramai tidak ni membawa nama Malaysia. Kita bersama-sama kan. Kau bagus main bola, kau buat kerja kau. Aku bagus sekali menyokong, aku buat kerja aku. Jadi kita berkolaborasi sama-sama. Kalau tidak, kalau fan ini tak penting, kalau suara penyokong ini tak penting, masakan Vietnam training menggunakan simulasi canting Atras Malaya tu sendiri, nampak debaran dia. Cuma benda itu tidak berlaku bila COVID datang. Kita terpaksa bermain di center di UAE. And then tiga mata kita yang kita nak makan Vietnam tu dah diculik semula kat sana. Sebab itu kita tak nak jadi jago kampung. Kita nak kat mana saja Harimau Malaya itu pergi, kita boleh menang. Ini kita hanya macam tadi kita kalah dekat Vietnam 1-0. So kita memang berharap tiga mata main Jalil, tapi COVID datang, kita terpaksa main kat sana. Tiga mata hilang. Andai kata tiga mata tu dipulangkan balik pada kita, dah cukup dah sebenarnya. Aku dah buat detail calculation dah. Kita dah layak third round qualifying. Kalau third round qualifying kita dah layak sekarang, kita dah boleh main dekat Asia Cup dah layak kita main untuk World Cup lah. Dah main pun. Kita dah menggantikan Vietnam sekarang. Kita dah lawan Australia, kita dah lawan yang sebab sebab saya rekod Vietnam dan Thailand je pernah sampai round nombor 3 World Cup. So dari situ dia orang dah dapat bukan sahaja friendly, tapi ada competitive match tu sendiri untuk kau ubah gameplay kau ubah pressure kau bila main. Kau ada competitive match, competitive game, competitive apa semua, dan banyak mata-mata yang memandang. Bila kau tahu mata-mata luar yang memandang, dia akan nampak okey ni player Vietnam, satu tim yang baru masuk third round qualifying, maksudnya tim ni baru, fresh. Jadi kat situ mesti ramai bakat. Dan aku percaya ramai lagi bakat yang daripada Vietnam yang masuk layak third round qualifying, walaupun mereka baru pasukan belasahan, tapi dia akan dipanggil oleh kelab-kelab yang bagus. Kelab Jepun, kelab Korea, kelab apa semua. Jadi bila kelab-kelab yang bagus tu panggil, selepas setahun, selepas beberapa bulan, selepas 2 tahun, yang bagus ni dia akan balik untuk national call up dia orang, national calling dia orang. Kelab dia akan jadi lagi hebat lah, lagi bagus lah. Kalau untuk maybe generasi Malaysia sekarang ni, player mana yang abang rasa ada harapan lah maybe untuk ubah Malaysia lah? Tak, dia bola sepak Malaysia ni dia kena satu generasi tau. Kita selalu dimomokkan dengan Luqman Hakim, Umar Hakim. No, bola sepak bukan main single atau membergu. Bola sepak satu grup. Jadi kita tak boleh eksport Luqman Hakim je. Pengurusan bola sepak Malaysia kena berusaha kuat untuk eksport yang dekat dalam dan panggil juga yang darah warisan ni. Darah warisan. Aku dari segi konteks naturalisasi, aku setuju yang itu. Aku setuju yang Hablat tu okey. Naturalisasi tak setuju lah. Full naturalisasi aku tak setuju. Contoh naturalisasi ada 3 je pun. Aku faham. Zul Hilmi. Itu paling mantap
So, berbalik pada Ian Tongki punya teori, asasnya bola sepak asasnya berlari mengejar. Betul. Bila kau tak berlari tak mengejar, bola takkan datang kat engkau untuk kau skor dia. Dia kena berlari kejar, tapi bila kau perhati je bola takkan datang. Itulah yang berlaku pada Zulaimi. Dia berharap bola untuk datang. Merasa kan tadilah balik pada abang cakap tadi kan, fokus kepada seorang player kan. Abang rasa kalau banyak sangat macam mana spotlight kat satu player tu, abang rasa bagus tak untuk dia? Tak. Sepatutnya bila Lokman dah pergi ke Kojik tu, media dah boleh slow jangan ambil tahu sangat. Dia buat kerja dekat sana. Dia dekat sana. Bila tak ada National Club, dia pandai sendiri pergi ke negara yang kita nak tanaman tu. Slowkan sikit, kurangkan sikit tekanan pada dia. Takkan hari-hari nak dia nak cerita apa dia buat, dia makan Maggi ke naik basikal. Cukup sekali dah. Sekali tu okey lah. Lepas tu dah tak payah ambil tahu sangat. Takut nanti satu hari nanti semua player-player Malaysia yang dikejar oleh media ni, bila dia dah bergambar dalam kolam kat Majalah Mangga, habis. Tu you jangan kejar sangat, kau selalu kejar. Biar dah keluar tak satu lagi. Okey, yang macam Lokman tu satu. Keluarkan lagi yang lain. Jangan selalu FM ataupun pengurusan bola sepak Malaysia ni janganlah bergembira sangat dengan Lokman Hakim. Keluarkan lagi yang lain. Pada negara lain pun, negara jiran pun, player diorang lagi dah main kat Liga Korea dan Jepun. Sebab macam Jepun, dia ada 200 berapa kalau tak salah yang player main Liga luar. Nak pakai berapa orang je. Jadi simply boleh pilih dia panggil. Kau tak perform, aku ada ni, kau tak perform, aku ada ni. Jadi diorang itu persaingan diorang. Sebab saya ada bekas pemain bola sepak juga, dia kata kita masih mengharapkan player yang macam abang cakap tadi. Untuk Badrul Bahtiar berada pada skuad 2009 Sukan C yang kita menang dekat Jakarta. 2021 dia ada lagi. Kat mana berapa jauh dah 10 tahun 11 tahun dah. Dah sangat jauh dah. Jadi kalau 10 tahun punya kekuatan, punya fitness memang naturally memang dah slow lah. Jadi kesian kat dia. Aku tak salahkan dia sebab dia dipanggil lah. Dia sebagai pejuang negara, dia tetap akan datang. Macam untuk contoh sekarang ni kalau maybe side seorang peminat bola sepak sendiri lah, kita memang tak ada masa 3-4 bulan lagi sebelum kelayakan. Memang abang bro katakan tadi, nak tak nak kau memang kena layak. Mainlah berapa hari sekali pun memang nak layak. So maybe kalau ada jurulatih baru tu, adakah abang setuju dia macam memanggil player-player muda saja untuk, tapi nak membentuk pun dalam masa 2-3 bulan cukup lah. Kita tengah ada masalah besar sekarang ni sebab player muda kita dia banyak dah layak ke Asia Cup bawah 23 dekat Uzbekistan. Betul. Yang masalahnya sekarang adalah masanya sama. Diorang akan bermain antara 1 hingga 19 Jun dekat Uzbekistan. Kalau ada rezeki aku pergilah. Takut mesti sampai ni. Takut Covid ni hal ni. Covid umrah pun tak ada pergi. Sponsor kita orang sekali. Yang senior pula akan bermain AFC qualifying, which is squad senior. Kalau kita nak kata kita nak buat style Indonesia yang squad muda, dia orang tu tak layak. Dia tak layak yang bawah 23 yang dekat Uzbekistan. So dia boleh guna full squad yang tu. Dia orang akan guna yang tu. Okey. Jadi macam kita terpaksa berharap yang atas 23 ataupun yang pinjam yang bawah 19 yang tak layak bermain dengan bawah 23. So kat situ dia selalu cakap kau ada 3-4 bulan, macam mana kau nak match upkan tim yang bagus ni? Akan ada konflik lah. Macam maybe squad Black Malone ni pun dia ada player-player. Kita pun ada player-player macam Khairi, maybe Khairi tu biar dia pergi bawah 23. Lokman pun biar bawah 23, tak payah macam sini. Tak payah. Bawah 23 biar dia solid. Fokus dan solidkan tim bawah 23 tu. Jangan sebab dia kalau pergi buat senior pun tak payah lah. Main tapi macam tak payahlah dik, kau pergi level lain lah tu. Kau pergilah fokus dulu. Okey, saya faham. Level kau yang bawah 23 tu, fokus yang tu full force yang tu. Yang senior ni kita full yang senior ni kita macam layak tak layak kan, masih lagi. Yang sana tu kita dah layak dah pun. Mungkin itu yang senior. Senior tu saya rasa itu harapan terakhir kot. Kalau macam abang kata orang tak layak tu memang dia projek restart balik lah. Ya, projek restart balik. Dia akan generasi yang senior tu memang dah habis lah semua. Saya rasa kena jadi dia kena buka buku balik. Buku yang dia tayangkan cantik-cantik F30. Sebab saya selalu cakap, saya pernah cakap dengan Datuk sampai bila nak bulan-bulan bertahun-tahun sampai makan tahun ni. Memang dia just bagi hope je lah. Sebab Malaysia orang kita memang kena sentiasa berdoa. Dan itulah harapan kita. Sikit atau okey ulang balik. Macam dia cakap tadi ini tapi tak jadi kan. Betul. So bila layak ke tak layak, dia kena buka balik dia punya Bible F30 tu. F30 tu nak kata koyak tak koyak, adalah projek naturalisasi dalam tu. So dia sendiri dah boleh jawab dah
projek naturalisasi dia berjaya ke tak berjaya. Tapi bila kita tanya, dia cakap aja ini jangka pendek. Tak kisahlah jangka sedang, jangka sedang ke jangka panjang ke. Pendek dia pun pelik ke kau. Pelik tak betul. Tak, sedangkan F30 tu pun saya rasa tidak dibentangkan kepada publik, tidak dibentangkan kepada peminat secara sebelum di endorse sebagai F30, tidak dibentangkan kepada setiap kelab, saya rasa tak pasti tak sampai kepada ni. Dia punya plan tu, master plan dia tu tak sampai kepada fan. How Malaysia nak grow sampai Asia sampai ni. Sedangkan kalau projek urban, kita berbalik pada isu architecture lah, kalau projek urban ataupun kalau projek urban ataupun construction nak membangunkan satu kawasan, dia akan ada satu rancangan tempatan tau. Rancangan tempatan tu sebelum di-endorsekan sebagai diluluskan, dia akan dibentangkan di majlis bandaran, di mana-mana, which is rakyat tempatan akan tengok, okey, zon sini akan ada factory, zon sini akan ada jalan highway ni, sini akan ada city park semua whatever lah kan. Sini macam okey mall. Jadi kat situ bila orang dah tahu perancangan dia, jadi akan ada pro and kontra, akan ada persoalan, akan ada soalan, akan ada macam ni. Jadi kat situ akan ada penambahbaikan terhadap urban planning itu. Itu juga macam F30 bila tidak dibentang, saya rasa tidak dibentangkan kepada ni, kalau tak kami tak tahu. Betul. Pada umur pada peminat. Kita tahu tiba-tiba dah siap, dah rasmi je, dah ada plug dah ni kan. Jadi betul, itu yang termasuknya naturalisasi. Sedangkan bukan kata atas Malaya saja, FAM Malaysia sendiri secara hakikatnya dah menentang naturalisasi, full naturalisasi. Full naturalisasi ni sejak kewujudan UM tu sendiri, 2007, 2008, 2009, 2010. Kita pernah gantung banner dah pun. Tapi suara kita setakat situlah. Takkan asyik-asyik nak mengamuk je letih. Sebab naturalisasi ni dia macam saya cakap tadi, hope, dia beri hope. Oh, Sumarin main baik ni time tu. Dia macam memberi hope. Lepas tu kita pun rasa okey, Liridon dengan Zoemi saya paling tak faham lah. Liridon tu saya macam 50-50 lah. Tapi dia sekadar berlalu macam tu. Saya cuma nak buka mata kalau adalah fan-fan kawan-kawan saya dekat luar sana yang menyokong projek naturalisasi ni. Okey, kita ambil simple basic. Simple je. Liga Malaysia buat masa ni grade D. So, siapakah player import yang datang bermain dengan kat grade D ni? Which is, dia pun dah level grade D lah. So, dan dia datang bukan umur 21, 22, 23 dia umur biasa dah ujung 20-an. Katakanlah paling muda dia datang katakanlah 27, 28. After 5 years baru dia dinaturalisasikan. Jadi waktu itu dia dah makan masa dah umur dah 32 atau 33 atau 34. Macam sekarang di Paula dah 34 rasanya. 34. So 34. Adakah bersesuaian apa yang Budi atau yang Zulhelmi di Paula ni boleh bagi pada Malaysia, yang sampai engkau memberi dia IC? Tak seimbang langsung. IC tu terlalu berat untuk bagi pada dia. Senang-senang sepatutnya. Orang lain minta tak dapat tu. Sampai sekarang IC tu belum lagi dibalaskan dengan satu gol sekalipun. Bagi saya tak tahulah di Paula ada ada gol penalti yang kat itu lawan Thailand. Yang satu meter tu. Dia selebek tu. Itu jelah. Aduh, kau ni. Itu jelah dia dari. Dia tu kelakar tau. Aku waktu tu aku cakap, kau ni apa kau ni? Dah gol dah lah. Aduh ya, pening di Paula ni. Kalau tension sangat bola tu, tengok dia je lah. Sebab dia tu kelakar. Sekarang ni aku rasa dia macam nak borak motor projek Skuad Harimau Melaya dekat atas tadi. Betul tak? Ni je. Pandangan fan. Selain cover Atas Malaya ni, cover bola sepak, ada tak cover sukan macam hari tu dulu pernah tengok cover hoki kan? Ya, hoki. Dia macam part time. Badminton dia. Bola sepak ni kita punya kerja hakiki. Lepas tu kalau macam sokong macam Adian sokong badminton dan sokong ni, dia berbalik kepada personal atras komrad itu sendiri. Contoh macam dekat Perak ada biasa Sultan Azlan Shah punya cup hoki. So kalau itu kita Atras Malaya tak turun. Yang turun pun masa tu Atras Perak tu lah. Dia orang turun, dia supporters turun mewakili Atras Malaya untuk support hoki lah. Which is bagus. Benda yang positif kita okey je lah. Kita tak ada masalah. So pun macam budak Terengganu, Atras Terengganu dulu masa ada sokong bola sepak pantai. Saya sendiri pun dulu pernah masa awal-awal penubuhan pernah je suka badminton. Pergi tengok badminton dekat Stadium Aziata tu kan. Sulu tu sokong situ lah. Tak ada kata bawa dua siapa yang berminat je. Sebab itu macam kalau kita suka sokong je kan. Jadi tapi kalau orang tanya Atras Malaya,
satu je lah bola sepak. Bola sepak. Pernah je orang tanya-tanya, okay, kita punya rugby ni tengah power ni, kenapa tak set up Atras Malaya untuk rugby kan? Cakap, saya tak kat tu, saya punya jiwa bola sepak. Betul. Jadi saya bawa apa yang saya faham, apa yang saya in dalam tu je, saya menyelam tu. Jadi saya tak halang orang-orang yang betul-betul in yang dalam rugby tu sendiri yang faham. Biar dia uruskan lah. Tapi mungkin tak guna nama Atras Malaya. Tapi bila mungkin dia ada satu grup yang underground. Tapi bila saya rasa nak sokong rugby, saya join dia orang. Betul lah. Dia suka macam kata okay, Atras Malaya, dia nak sokong bola, dia join saya. Itu je lah. Kita tetap sama bumbung Malaysia, Harimau Malaya, tapi pemfokusan sukan tu masing-masing punya soul, masing-masing punya blood. So bawa nama Atras Malaya tu lagi gempak ke rasa? Atras Malaya tu lebih lah pada bola sepak sajalah. Macam saya nak tanya, macam Bro Lekis sendiri, adakah ini full time ke kita tak tahu secara peribadi? Buat full time untuk Atras ke ataupun ada kerja lain ke? Tak, semua ni Itu tak tahu. Tak tahu. Kita dah tahu Bro Lekis ni siapa sebenarnya. Untuk fans-fans kat luar. Ada Atras Malaya itu sendiri adalah semua orang ada kerja lain. Semua ada kerja hakiki lah. Ini semua pergerakan underground yang secara spontaneousnya kita akan berkumpul bila ada bola sepak, bila ada national calling untuk game Malaysia, kita akan bersatu lah. Masing-masing dah bawa watak masing-masing. Saya bawa watak kapur, dia yang drumline. Kita dah ada hierarchy yang kita tak perlu nak perjelas kepada orang lain yang kita faham. Pasal that's why kita guna word only us know us. Kita je faham siapa kita punya orang, siapa punya kapur, siapa dia punya drumline, siapa kita punya kombrad. Yang lain kalau tak ada main drum, jadilah kombrad biasa. Lontar kalau suara itu je. Tak perlu nak iri hati, tak perlu nak jaki-jaki. Dia ni jadi drumline, dia ni jadi kapur dah lama tak turun-turun pun tak payah adik. Tak apa. Kalau nak boleh gantikan, teruskan je. Sebab dalam kata kapur ke drumline ke, even kau dalam UM tu sendiri, kau kena tahan maki pun juga kan. Piramli dah cakap kena tahan maki. Apa benda semua kat Malaysia ni semua kena tahan maki. Betul. Ada yang hentam, ada yang suka tu. So kita terus sokong je lah sebab Malaysia ni tak tanpa ada fikir pasal pangkat atau kasta, tanpa ada fikir ringgit and sen. Benda tu datang sendiri je lah. Ada Harimau. Sebab dia memang berminat dulu dia masuk. Tak ada masalah. Kita semua yang datang situ bawa hati, bawa diri, datang je lah. Ada je yang lebih hotai daripada saya dekat Kebah tu. Ada je yang dia tak ada had umur. Saya kata pun saya tak tahu umur dia berapa. Dan ada yang dia datang dengan anak dengan cucu dia. Bila kau dalam satu Kebah yang bernama Atras Malaya ni, tiada had umur, tiada parti, tiada melibatkan selalu keagamaan sangat. Tidak ada kasta, tidak ada kata kau ni kerja doktor, kau ni kerja arkitek, kau ni budak 7E je, tak ada. Semua sama. Semua sama je. Tak masalah. Mungkin ini yang terakhir sebab kita pun dah berurat panjang macam ni kalau nak mengikuti perkembangan Atras ke, nak follow IG ke, maybe IG tak ada IG. Bro Lekis sendiri macam ni nak tahu, macam nak kumpul kat mana, macam ni nak, sebab orang tengok stadium je macam nak sebarkan maklumat tu, mungkin orang-orang nak join through Facebook ke. Dia tak tahu sebenarnya. Dia dah macam artis tu. kita nak tak ada. Atras Malaya itu sendiri tidak ada IG. Dia hanya ada page UM,07. So kat situ kita akan salurkan kita punya informasi, aktiviti semua, aktiviti apa segala. Cuba masa ni tak ada aktiviti sangat lah, tapi kalau boleh tengoklah apa benda yang kita selain daripada aktiviti akan datang kita ataupun kita punya pandangan lah, katakan berkaitan isu AFF, kita tengok apa yang suara kita akan itu. So akan berkomen-komen kat situ lah. Kalau untuk saya personally boleh pergi IG. Saya ada IG lah. Boleh jual. IG saya biasalah kapur_apparel_k. So kat situ selain daripada nanti editor tolonglah tulis. Jangan lupa. Takut orang tak dapat. Selain daripada aktiviti saya bisnes t-shirt buat printing. So boleh. Itu je lah. Untuk yang actually printing t-shirt dan t-shirt tu lebih kepada culture Atras itu sendirilah. Dia tidak membawa Atras Malaya punya nama, tapi Atras dari segi global sendiri. Terima kasih yang menonton. Bolehlah follow Bro Lekis ni kat IG dengan follow page Atras Malaya. Nanti segala aktiviti semua kalau korang nak join semua akan ada kat situ. Support juga Bro Lekis ni, dia ada jual baju-baju yang nice lah untuk korang beli. Sama-sama kita support
tim Malaysia kita. Jangan lupa guys, terima kasih follow semua social media kami, subscribe YouTube channel kami supaya kau tak terlepas aktiviti-aktiviti yang menarik untuk Harimau Melaya. Ada apa nak cakap? Ada tu je. Bang, last word je. Last word. Harapan. Harapan lah. Harapan untuk Kalau tak layan saya pun tak tahu nak cakap apa lah. First harapan untuk daripada Atlas Melaya, daripada saya, daripada Atlas Melaya itu sendiri kepada semua fan, yes, bola sepak kita tengah tenat, yes, bola sepak kita tengah bermasalah, tapi kita sendiri jangan bermasalah. Kita kena terus support, kena terus sokong, kena terus percayalah. Percaya itu percaya sangat walaupun sangat jauh. Walaupun sangat jauh memberi harapan, tapi dia serupa macam kita membina hidup lah. Betul. Kita percaya satu hari nanti kita akan jadi kaya raya, jadi millionaire whatever. Tapi kita still lagi merangkak, berlari, merangkak, berjalan. So kita slow. Kita tak nampak lagi benda tu, tapi kita try, kita jangan pernah berhenti lah. Ayat dia jangan pernah berhenti. Betul. Itu untuk fan. Kalau untuk FM, dengar. untuk FM, korang tengah tenat sekarang. Betul. Buat kerja cepat sikit. Sebab sebenarnya bedah siap-siap yang dicakap ni sebenarnya adalah satu benda yang bagi saya satu benda yang dummy saja untuk melewatkan kerja dia orang. Dia orang tak kisahlah bedah siap-siap tu nak buat bila pun. Kita dah tahu dah, sebagai fan kita dah tahu dah Tan Seng Ho tak cukup masa. Tan Seng Ho tak cukup masa untuk preparation. Last Piala Malaysia punya game 30 hari sebelum November. Lepas tu first game dah 5-6 Disember. Jadi aku bukan menyokong Tan Seng Ho, tapi secara hakikinya siapa saja coach pun waktu itu tak cukup masa. Tak cukup masa untuk call up player, dan player yang di call up pun mungkin tidak bukan kata mungkin, memang tidak bersesuaian dengan posisi yang kanan pergi kiri, yang kiri pergi tengah, yang keeper naik atas. Contohlah kan. FM kena buat kerja cepat. Seiringkan dengan kerja-kerja yang lain, cari jurulatih yang paling tepat, cari uruskan bola sepak yang paling dengan sebaik mungkin. Aku tak nak cerita pasal presiden, aku tak nak cerita pasal pengurus, sebab korang buatlah kerja kau dulu. Tak nak cerita pasal presiden FM letak jawatan pasal itu tolak tepi. Kita dah tak ada masa lagi nak cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal skuad kebangsaan. Dan satu lagi, tolong cari player Malaysia, which is kita punya material, tolong cari yang bagus, yang ada yang semangat juang tinggi. Sebab aku tak nak cari player yang terlalu diva, terlalu ni, yang kena cari yang fighting spirit yang bagus lah. Please. Abang ni last percaya ada kambing hitam? Kami hitam. Orang kata kami Tan Seng Ho kami hitam. Kalau kata tak percaya, aku gentleman yang cakap aku percaya. Itu je lah. Jumpa lagi. Percaya dan aku kesian. Ciao guys. Bye-bye. Bye-bye.